الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Adada kulli harfin kuciba wa yukcabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Su'ila radhiyallahu an, air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya dicampurkan dengan air yang tiada berubah, maka jadi berubah. Adakah ditinggalkan dia daripada dapat menyucikan dengan dia atau tiada? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, muka suratnya, muka surat yang ke-16 baris yang ke-13 daripada atas. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan Syekh Ramli radhiyallahu an, air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya, itu tidak mudarat. Nah, dia panggil yang berubah dengan ma fi maqarrihi wa mamarrih, tempat lalu ataupun tempat tetapnya, itu tak beri mudarat. Berubah tu makna berubah dengan sesuatu yang suci lah. Jadi air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya dicampur dengan air yang tiada berubah. Jadi air itu dia berubah dengan sebab benda yang ada tempat tetap air itu. Tempat tetap air maksudnya air itu tak berlari lah. Tempat benda tu duduk tetap, mana air duduk pada dekat di sekitar benda tu, jadi berubah. Nah, jadi kalau berubah begitu dia tidak mudarat pada itlaqiyah air saat ni. Kemudian dicampur dengan air yang tiada berubah. Dicampur dengan air yang tak berubah, air mutlak. Nah, air yang tak berubah, maka dengan sebab campur saat itu, maka jadi berubah. Tu. Jadi air yang berubah tu, dicampur dengan air tak berubah, dia jadi berubah. Jadi air yang berubah tu pada mulanya dia tak mudarat lah, sebab dia panggil air tu makna air yang pada maqarrih, pada tempat tetap dia. Jadi soalan dia, adakah meninggalkan dia daripada dapat menyucikan dengan dia dengan air yang berubah yang sebab dicampur dengan air yang sana yang berubah sana? Ditinggalkan maksudnya tidak menyucikan. Itu maksudnya ditinggalkan dia. Ditinggalkan dia daripada dapat menyucikan dia. Atau kalau nak baca ditanggalkan boleh juga. Boleh juga. Ditinggalkan. Ditinggalkan dia daripada dapat menyucikan. Maksudnya tak dapat menyucikan. Maksud bukan air betul lah. Dengan air yang berubah dengan sebab dicampur dengan air yang berubah yang pada tempat sana, atau tiada ditinggalkan dia, maksudnya masih lagi boleh menyucikan. Tu pasal air itu masih lagi air mutlaq. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya soal tadi bahkan ditinggalkan dia air yang berubah dengan sebab suatu yang berubah. Suatu yang berubah tu ialah dengan sebab benda yang tetap pada tempat air itu. Tu. Jadi ditinggalkan dia daripada dapat menyucikan.
Jadi itlaqiyah makna mutlak itu sudah hilang dengan air yang berubah dengan sebab campur dengan air berubah saat ni. Limadha? Kerana apa? Sedekah air yang berubah pertama kali saat ni dia tidak mudarat ni. Tidak hilang itlaqiyah dia. Itu yang mana berubah dengan benda yang tetap pada tempat air itu makna tak apa. Tidak menilaikan kemutlakan air. Jadi dia tu berubah. Tapi bila kita campur dengan air tak berubah, jadi berubah pula tu. Tu. Jadi mudarat, dihilangkan itlaqiyah dia, makna ditinggalkan akan dia mana bahawa mana tak ni ditinggalkan daripada dapat menyucikan dengan dia air yang berubah dengan sebab dicampur dengan air yang berubah. Air yang berubah tu ialah berubah dengan sebab benda yang tetap pada tempat dia. Apa yang jadi hilang mutlak air saat ni? Kerana terkaya tiap-tiap suatu daripada khultah, daripada campuran dengan yang suatunya. Makna kita pergi capur. Perbuatan pergi capur saat ni. Tu. Jadi air yang berubah dengan sebab benda yang tetap pada tempat air tu, dia tak jadi mudarat. Tapi apa yang kita pergi capur dengan air hok molek tu, mana air hok tak berubah tu. Jadi itu terkaya. Bukan benda yang tak dapat ni elok kan. Jadi hilanglah itlaqiyah air itu dengan sebab tu. Tu. Walaupun air yang mula-mula saat itu makna dia tak mudarat sebenarnya. Dia masih lagi mutlak lagi. Boleh buat bersuci. Tapi dah kita pergi capur dengan air tak berubah tu, tu. Dengan sebab tu jadi berubah. Tu. Jadi makna jadi hilanglah, makna ditinggalkan. Makna kemutlakannya kerana orang panggil terkaya dia tu daripada dicampuri akan dia. Tu. Tapi walau macam mana pun, ini khilaf bagi yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar. Apa yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar? Iaitulah ia menyucikan boleh. Dah moga yang berubah mula-mula saat itu dia tidak mudarat, makna dia masih lagi mutlak. Jadi kita capur kepada yang tak berubah tu jadi tak ada gapo. Tidak hilang, itulah makna tidak ditinggalkan dia tu daripada dapat menyucikan dengan dia. Tapi pandang yang pertama saat ni dia kata sebab apa kita pergi capurnya? Apa nama hijau kita capur ni? Dan maknanya benda tu maknanya terkaya daripada khultah, mana campur. Tu. Jadi maknanya khilaf bagi ambil Syekh Ibn Hajar lah. Jadi maknanya menyuci ia boleh mengangkatkan hadasnya dan membasuh najis boleh. Tu. Jadi yang berubah dengan fi maqarrihi saat ni dia tak jadi hilang itlaq air. Tu. Sebab kita pergi capur tu, walaupun itu perbuatan kita tu. Tu. Dia serupa masalah air datang di atas najis. Najis datang di atas air dia berbeza. Tu. Su'ila ditanya radhiyallahu anhu daripada air yang diukup, yang mengubah akan dia, akan air itu oleh bukhurnya. Ukuk ni makna perasapan, asap perasak dengan kemie, dengan stanji, itu dipanggil ukuk. Air yang diukup, yang diperasak, yang mengubah akan dia akan air itu, yang mengubah dia oleh bukhurnya. Bukhur itu salah satu daripada alat perasap lah, seperti kemie, stanji, atau bukhur. Itu. Kalau bukhur, wak, air bukhur. Bukhur tu makna wak air. Bukhur. Ni bukhur. Ni makna benda tu. Jadi kita perasakkan bukhur ataupun kemenye ataupun stanji. Jadi dengan sebab tu diperasakkan air saat ni kena asap menjadi berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Nya air. Jadi adakah meninggalkan akan dia daripada menyucikan dengan dia? Maksudnya meninggalkan akan dia ataupun menanggalkan boleh juga. Meninggalkan akan dia akan air saat ni daripada menyucikan dengan dia dengan air. Maksudnya jadi mudaratlah pada itlaq air tu. Jadi berubah dia daripada air mutlak dengan sebab perukupan ataupun perasapan. Asap pukuk. Bukan ruap lain. Ni asap. Macam itulah, macam kemie lah kita pakai kemie stanji. Tu. Jadi berubah dengan sebab perasapan tu. Adakah hilang itlaq air? Maka dijawabnya tiada ditinggalkan. Tak apa tu. Tiada ditinggalkan tuhuriyahnya, menyucinya, tahuriyahnya. Tahur makna menyucinya tu. Tidak ditinggalkan. Yakni dapat menyucikan dengan dia. Dengan
air yang diperasapkan dengan itu menyebabkan hilang ataupun berubah warna, rasa dan juga bahan dia. Far'un, fara' daripada permasalahan tadi. Apabila kencing seorang di dalam laut, maka dihubungkan masalah perasapan itu dengan buih. Apabila kencing seorang di dalam laut, maka naik buihnya. Tu. Maka adalah dia air kencing kita dia tak mengubah air laut. Cumanya masalah buih tu. Maka naik buihnya. Maka adalah buihnya itu suci selama tiada tahqiq ia daripada air kencing. Dia tak boleh menyucikan kalau buih. Maknanya selagi mana kita tu tak yakin dia tu air kencing. Air kencing kita maknanya maksudnya nak yakin tu lagu mana kena ada kelu-kelu dia. Tanda-tanda itu adalah air kencing. Tu. Selagi kita tak yakin, bermakna dia bukan air kencing lah, bukan buih air kencing, tapi buih laut, sebab laut pun dia berbuih juga. Tu. Sebab itulah Nabi membandingkan, maksudnya orang panggil ramainya umat Islam pada akhir zaman ini tetapi rapuh, tidak ada kualiti, seperti buih kawusa isail, seperti orang panggil buih air laut ataupun air banjir. Walaupun dia banyak tapi rapuh ataupun dinding ataupun menempas ke pantai, hilanglah buih tu. Jadi air laut pun dia berbuih-buih. Jadi sana jadi kesamaran di antara air laut dengan air kencing. Selagi mana kita tak yakin itu ialah buih air kencing, bermakna bukanlah. Qala musannif rahimahullah taala, far'un, satu far' lagi, dimaafkan daripada berak oleh tikus pada haud, pada kolam yang sunyi di dalam rumah. Mana kolam yang sunyi di dalam rumah, yang sunyi ni maksudnya orang panggil tak ada orang lah, tak ada orang ni. Jadi itu jadi bermewah-mewah lah. Bagi orang panggil makhluk-makhluk lain yang tiada banyak orang padanya. Tu. Sebab apa kait dengan tak ada banyak orang. Jadi kalau ada orang tu orang boleh cara tu. Sini mana tak ada orang. Jadi itu menyebabkan tempat itu terdedah kepada tempat berak kecing tikus tu adalah sangat besar. Tiada berubah airnya, yang selama tiada berubah airnya. Jadi dimaafkan selama mana tidak berubah air. Kalau berubah tak boleh juga. Tu. Jadi maksudnya kalau boleh jadi hauk saat ni tak sampai 2 kolah. Tak sampai 2 kolah. Jadi kalau tak sampai 2 kolah semata-mata masuk najis itu orang panggil jadi ternajis. Tetapi ini dimaafkan kerana masyakoh lah, sebab tak ada orang. Rumah yang sunyi. Jadi maka terdedah dia kepada orang panggil berak tikus itu, makna sangat mudah lah. Tu. Jadi makna nak jaga tu payah, moga tak ada orang, tempat sunyi. Tu. Jadi kalau berubah lah air dia, maknanya tak boleh lah, selama tak berubah, tak ada kira sikit banyak. Tu. Far'un, ini satu fara', jika syak seorang pada air, adakah 2 kolah? Air ini cukup 2 kolah ke tidak? Tu. Maka jatuh di dalamnya najis. Kalau tentu dah tidak cukup 2 kolah, memang ternajis lah. Kalau cukup 2 kolah, tengok berubah ke tidak. Maka jatuh di dalamnya najis. Tiada najis air itu. Atas kata Imam Nawawi pada Syarah Muhadzab. Tu kitab majmuk dia. Dia kata tidak ternajis. Kerana asal dia tapi dia boleh berlaku tanakud bahasa ni. Kerana asal dia najis dengan ternajis tidak ternajis. Tetapi gulawai pula muqabil dia akan kata asal dia 2 kolah dengan tidak 2 kolah ialah asal dia tidak 2 kolah. Selagi tak yakin 2 kolah, tidak 2 kolah lah. Itu asal. Tapi hak ni Imam Nawawi guna asal dia najis dengan tak najis ialah tidak najis. Itu semua adalah keadaan istishabul asli. Tapi pada pihak yang berbeza. Tu. Ini maksud disandarkan kepada perkataan Imam Nawawi dalam majmuk, maknanya tidak najis. Sebab asal dia najis dengan tak najis, tak najis. Tapi hok gulawi akan kata asal dia 2 kolah dengan tak 2 kolah dengan tak 2 kolah, tak 2 kolah dulu. Sikit banyak asal dia sikit. Asal dia tak ada baru ada Gap dia bining. Asal dia tak ada, lepas tu baru ada bining tu. Jadi makna sikit dengan banyak atau asal dia sikit. Situlah dia akan berlaku. Akan berlaku tanaqud, mana antara aslah ini 2 asal. Tapi itu makna sini dia mati pakai dirajih apa yang dirajihkan oleh Imam Nawawi. Kita beradu di situlah tu. Qala musannif rahimahullah taala far'un, dimaafkan daripada barang yang pada seumpama ayam.
barang daripada barang yang pada mulut seumpama air. Apa sebut seumpama air? Hok yang sejenis dengan air lah. Tanya itik pula, tanya sudah kerja ni. Boleh tanya rakyat air kat Jolo tu. Tu sebabnya setengah kitab tu dia tak kata umpama ni. Jadi tak kata umpama pun sepatutnya orang tu boleh kiaskan, tapi begitulah manusia ni. Jadi wak mari dengan kata umpama ayam. Maksudnya apa dia, binatang-binatang yang iyalah dia tak boleh nak menguruskan, makna nak bersihkan, orang panggil mulut dia sendiri ni, manfas dia ni. Jadi dimaafkan daripada barang pada mulut umpama air ni. Seumpama air dan binatang yang seumpama dengannya. Umpama air daripada memakan najis. Umpama air tu ni ialah binatang-binatang yang makan najis. Dia air ni kita tahu ni. Tapi boleh jadi budak lang ni dia tak tahu sebab dia tak terbiasa dah. Dengan orang panggil hok ni. Mana binatang-binatang ternak ke yang sangat dekat dengan kita jam ni, air itik tu biasalah ni. Tapi budak orang lang ni dia tengok di kedai jual tu lah ni, air kedai tu. Jadi seumpama itu maksudnya daripada umpama tu maksudnya apa? Umpama air daripada memakan najis. Mulut seumpama air daripada memakan najis sebab dia tak kerti nak basuh ni. Tu. Kemudian datang meminum pada air yang sedikit, mana bekah air yang dalam bekah yang sedikit air tu. Jadi ternajis lah air kalau kita kira ni. Itu dimaafkan. Kalau kira kaedah dia makna ternajis lah. Semata-mata masuk najis dalam air yang sedikit. Itu dimaafkan. Kenapa? Kerana masyarakat. Masyarakat kerana atau pada benda yang cair. Benda cair supaya cukup kau berapa tu, itu dimaafkan. Ni. Jadi kalau tak dimaafkan nyanyolah. Memanglah dia tu najis. Bukan dia tak najis. Tapi dimaafkan. Dan jikalau daripada najis mughallazah sekalipun. Tu. Dia duk makan tu mana najis yang mughallazah. Mulut dia tu bukan najis, dia mutan najis. Ajuk ni terkena najis. Ini mentahu ayat ni kok sedar ni. Jadi makna sekali ngatai anjing kau bergaponya dimakan ni. Tu. Itu makna laupun daripada najis mughallazah sekalipun. Kerana adalah yang demikian, yakni orang panggil najis yang pada paruh ataupun mulut ayam itu seumpama air daripada sukar. Nah, yang ini masuk dalam al-masyaqqatu tajlibut taysira. Mana bila susah itu dia menarik bagi kemudahan. Mana daripada sukar kita memeliharakan daripada yang demikian tu. Tu sukar payah. Demikian lagi dimaafkan pada barang yang ada pada manfasnya, mana pada dubur dia. Dia pun tak kerti nak basuh berak juga ni. Tu. Apabila jatuh ia di dalam air yang sedikit. Mana binatang ni, binatang kat ni. Kalau kita manusia pun boleh. Pak binatang lebih pada kita lagi lah ni. Tu. Nya jatuh dalam air yang sedikit, punggung dia tu ada najis. Sebab dia lepas berak. Misalnya ni, maka itu pun dimaafkan, maksudnya tiada dihukumkan najis air itu. Bersalah. Jika ada najis itu yang lain daripada paruhnya, mulut tadilah panggil paruhnya dan manfasnya. Kalau lain tepat tidak dimaafkan. Mana lain tepat? Seperti ada najis itu pada kakinya, pada kaki, atau ada tubuhnya di tubuh kaki kau, di tubuh dia terkena ni terlesek dengan itu tiada itu tidak dimaafkan. Tu. Jadi yang dimaafkan sebab hak ghaliknya ialah paruh dengan manfas. Mulut dengan manfas. Tu. Far'un dimaafkan daripada orang yang mengguntingkan. Guntinglah ni. Dimaafkan daripada orang yang mengguntingkan, orang hijau mengguntingkan umpama himar atau bagol, mengguntingkan himar tu bulu dia bulu himar atau bagol yang terban bulunya pada kakinya jikalau banyak sekalipun, kerana umul balwa dia tu umul balwa ni dia mari daripada masyaqqah lah. Bila masyaqqah itu letak masyaqqah umul balwa ni lebih lagi umum meratai balo seperti tahyub burung fil mataf pada tempat tawaf itu kita ada jika dia mari tak boleh nak itu dah, mana pada mataf atau pada dalam masjid dulu, masjid Qubakhiyah dulu betul-betul bawah Kaabah dulu terpaksa diletakkan jadi tak comel lah masjid yang begitu indah ni diletakkan kemah kau ni tak sama betul dengan moga dia Kaabah pula dah Kubah
kubur dia tu jadi tempat yang strategik bagi burung celah-celah dia. Jadi payah tu masa Tok Bilal Fadil dulu dia Tok Bilal Masjid As-Salam. Duduk di pada tembok tu. Dia jadi Tok Bilal situ jadi memang ada semua burung payah ni, tapi lah ni tak ada tu, boleh jadi ada dah cara untuk mengatasi dia Jadi kalau itu dia panggil umul balwa, tak boleh nak mengelak dah. Tu. Jadi ini pun dia masuk dalam kata umul balwa Jadi umul balwa tu ialah kemuncak dah kepada masyarakat jadi masyarakat tu dah jadi sangat besar, tak mampu nak dikawal dah, maka dikatakan sebagai umul balwa, bala yang meratai. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala, mana dah bawah dah lagi pula dah manfasnya maknanya sekalipun kerana umul balwa. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala, su'ila radhiyallahu an, daripada dua lopok air. Dua lopok gak makna sikit lah ni. Tu. Dua lopok air yang berbetulan keduanya, duk sama betul gitu. Pada tiap-tiap satu lopoknya itu air tiada sampai 2 koloh. Maka dibukakan jalan antaranya. Dua lopok air air tak cukup 2 koloh lah 2 lopok. Lalu dibuat jalan. Tebuklah. Tebuk dengan kayu ko jalan. Jadi air itu jadi berhubunglah. Tu dia. Maka dibukakan jalan antara keduanya. Maka jadi dibuka jalan, makna kita buat atas, kalau atas tanah lagu tu lah. Ataupun macam orang nak ngelok air tu kan. Air musim hujan lebat tu. Dia pun dia buat dengan kayu ke buat dengan cok gali sikit-sikit nak elok air tu daripada pergi tempat depan rumah kau misalnya. Ni dia buat lopok air dibuka jalan ataupun buat parit kau misalnya tu. Maka jadi sampai 2 koloh. Sebab bercampur dua tu dan lebih ataupun lebih daripada 2 koloh, sebab berhubung 2 lopok tu. Berhubung tu dengan 2 parit tu lah, parit kecil. Wak parit sana ni. Toreh dengan kayu pun jadi ni. Maka adakah memadai pada kita lakukan hukum 2 koloh itu? Boleh ke tak? Kalau capur 2 tu dia jadi 2 koloh lah. Lepas tu kira so. Sebab apa? Sebab dia berhubung. Tu. Lagu tu kau, jika kecil lubangnya. Jadi soalan pada soalan tu kadang dia nampak dah dia punya sama ada tafsil ataupun tidak Jadi sini nampak dah bila bayang daripada soalan tu, jika kecil lubangnya. Jadi sini kita dah tergambar dah begitu ada tafsil tu. Itu dalam soalan tu kadang-kadang tu ada dah bayangan jawapan dia. Jika kecil lubangnya sekalipun ataupun sama ada tak ada kira kecil sekalipun lorongan lorongan dah kita panggil lorongan tu. Lorongan sana ni dibuka jalan sana kecil. Boleh panggil so kata berhubung ke tak? Tu. Jadi kalau nama dia berhubung dengan kecil sekalipun maka diperlakukan dia sebagai 2 koloh. Atau disyaratkan luas. Itu bayangnya dia tu nampak. Nampak-nampaknya kena syarat dia luas. Kalau kecil kita dapat dah walaupun kita sebenarnya kita tak tahqiq lagi kan Tapi daripada bayangnya lainlah soalan orang tanya direct ni, itu lain pula sebenarnya. Tapi bila ada hak kitab ni kita nampak dalam bayangnya dia atau syarat dia luah lubang tu. Baru nama dia berhubung. Tu. Dia apa dobit pula luah tu setaruh mana ni. Situ lebih mengejakkan lagi. Maksud dia ialah nak panggil berhubung dan boleh kira 2 koloh tu syarat dia kena luah lorongnya sat ni. Tu. Adakah disyaratkan sekira-kira jika pas tu pula dobit luah tu setaruh mana dobit luah tu? Adakah percamai dobit dia cara kita nak ukur luah tak luah tu lagu ni? Adakah disyaratkan sekira-kira jika kita gerakkan salah satu daripada keduanya 2 lopok sana nescaya bergerak pula pada satu yang lain. Begitulah bayangannya luah-luah nak panggil luah ni setaruh mana? Bila kita kocok air dalam satu lopok tu, air hok lopok B tu mana bergerak juga. Luah dia tu setaruh tu. Tu. Jadi itulah bayangnya dia daripada soalan tu, mana jawab dia dah. Tu. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, maka dia jawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya tiada memadai jika ada lubang yang ditebuk antara keduanya jika kecil. Kalau kecil tak memadai, diijrakan, diperlakukan dia sebagai hukum 2 koloh. Walaupun memanglah dia berhubung juga, nampak sikit berhubung, tapi kerana kecil tu macam tak berhubung lah gitu.
Dia nak syarat dia kena luah. Tu. Mana kita maksudnya luah. Lorong saat ni tu kena luah. Makna jalan saat ni kena luah ni. Lepas tu luah tu setara mana tu ambil dia? Adakah orang panggil luah tu bila kita kocok air sebelah lopak ni, lopak yang sebelah tu mana bergerak juga ataupun tidak iktibar itu. Tu. Jadi bayangannya lagu tu lah. Maka disyaratkan lubangnya besar supaya dapat kita lakukan hukum air itu banyak. Maksudnya berhubung, nama dia berhubung. Setara mana ni? Bagaimana bayangan dia ni? Sekira-kira taswir. Ini dia panggil taswir. Kalau sekira-kiranya ni musawwarun, mana itu kata luah saat ni tu halakon ni makna musawwarun kalau kita buat hal. Sekira-kira adalah dapatlah pergidatan antara keduanya. Air tu boleh pergi mari. Setara tu. Mana? Air tu boleh pergi mari. Boleh kita nampak pergerakan dia. Maknanya berpergidatan oleh maka sebenarnya telah itulah maksudnya bila boleh berpergidatan itulah maksudnya dia akan jadi terkesan dengan kocok kat sebelah sini sebelah sana dia akan jadi gerak juga. Maka sebenarnya telah berkata ulama jika kita selamkan umpama ceret, ni dia buat bandingnya tu, tengah-tengah ni, ni sebab ceret tu dia ada lubang dia tu tu. Jadi jikalau kita selamkan umpama ceret yang ada di dalam air kena najis, kendi dalam kendi tu dia ada air yang kena najis, yang telah ternajis dah. Kemudian adalah di dalam air yang dua koloh kita celup, selamkan mana celup lah kendi saat ni tu celup dengan mucur-mucur dia tu lah. Dalam kendi tu ada air. Jadi mucur dia tu nak sampai kepada taki dia tu yang kita celup atau lebih daripada dua koloh, disyaratkan luas mulutnya. Maka jadilah suci air yang di dalam ceret itu. Maksud bila masuk air jadi cuci. Air itu syarat dia kena luah mulut. Itu dia nak bandingkan dengan dua lopak sana. Jalan dua lopak sana. Banding jadi dia kiaskan dengan apa yang disebut oleh ulama. Jadi kalau ceret yang air ada dah terkena najis dalam dia tu, bila kita celup dalam air yang cukup dua koloh, air yang dua koloh tu dia boleh menyucikan. Tapi syarat dia ialah mucur dia tu luah. Jadi kalau tak luah doa tak suci lah. Tu. Maka itulah bayangan kepada gambar bandingan kepada hok sana. Maka diketahui bahawasanya air yang dua koloh. Jadi kita pun boleh faham lah. Ambil daripada kisah ceret saat ni boleh dikiaskan kepada kisah dua lopak. Maka diketahui bahawasanya air yang dua lopak itu yang pada bumi, di atas bumi ni, dan berhubung dengan yang keduanya sebab kita bukakan jalan. Jadi berhubung tu kisah dia sebab kita buka jalan. Buka jalan dia tu. Kita buat jalan sikit ni. Maka tak dapat tiada bukanya luas jalan tu. Lorong dia tu luas. Maka dihukumkan jadi satu. Nama dia so. Dijadikan berhubung. Nama dia berhubung lah. Jadi so. Maka tiada dihukumkan jadi satu dua lopak dengan picik lubangnya. Sepik lubangnya. Sepik jalannya ataupun bukanya saat ni. Demikianlah yang disebut setengah daripada a'imah dan sebenarnya telah disebut pada nihayah. Itulah Syekh Ramli lah. Pada nihayah barang yang muwafaqah dengan yang demikian itu. Sebagaimana takrir huraian hok saat ni. Muwafaqah sebagaimana ada dalam kitab nihayah. Jadi kena lubang tu kena luah. Bandingan dengan ceret saat ni. Maka kata padanya, kata Syekh Ramli padanya nihayah, apabila adalah pada dua kolam itu air yang sampai dua koloh, antara keduanya jalan yang kecil, tiada dihukumkan dengan berhubung. Nama berhubung kalau berhubung, kalau kecil jalannya tak nama berhubung. Kerana disyaratkan berhubung itu bahawa hasil sertanya pergidatan air itu dan berbalik setengahnya dengan setengahnya. Boleh. Air itu boleh pergi, air dalam lopak A boleh pergi kepada lopak B, B boleh pergi kepada lopak A. Itu begitulah. Makna sebaliknya. Dan di atas kata ini, di atas kata Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah ini, jika berhubung beberapa lopak air, bukan dua lopak, beberapa lopak air umpama beberapa kolam yang bermasuk-masukkan antara setengah dengan setengahnya. Maksudnya ada lubang. Setengahnya lubang yang kecil. Bermasuk-masukkan tapi makna adalah lubang yang menghubungkan dia. Maka tiada dihukumkan dengan berhubung. Walaupun kita kata ya berhubung tu ada ni, tapi kerana kecil. Tu. Dengan nisbah kepada menjadikan dia dan dikiaskan atasnya
menjadikan menajiskan dia dengan nisbah kepada kata tidak berhubung tu tak boleh kita katakan berhubung dengan nisbah kepada menajiskan dia. Jadi nama dia tak berhubung. Kalau tidak berhubung makna dia tak benar. Kalau sebelah ni orang panggil najis, air ternajis, lopak B najis, lopak A tidak najis. Jadi kalau lebih tu kecil, mana lopak A tak jadi ternajis. Walaupun memang kita tengok tu macam berhubung, tapi sebab kecil. Sebab kecil, bila air kecil, mana dia tak boleh berulik-alik berpergi datang. Tu. Dan dikiaskan atasnya ada menajiskan dia. Dan dikiaskan atasnya di atas beberapa lopak sana. Dikatakan adalah pada kami air ada 1000 kolah. 1000 kolah. Nak ayat kata banyak. Berhubung setengah dengan setengahnya dan tiada berubah dengan najis. Dan iaitu najis. Maka jika luas jalannya. Tu. Kalau jalan yang menghubungkan di antara lopak-lopak kolah-kolah sana itu makna luas, maka terkesan lah, jadi mudarat lah. Maka tiada dihukumkan dengan menajiskan akan dia atas jalan yang tersebut itu. Jadi kalau lebih kecil doa, situlah. Tu. Jadi dia kata sana berpergi mari, dan berpergi mari itulah yang memberi kesan kepada pergerak ke satu lopak kepada lopak yang lain. Tu. Qala musannifu rahimahullah taala su'ila radhiyallahu anhu, ditanya radhiyallahu anhu, 2 haud airnya tiada sampai 2 kolah. 2 kullah. 2 kolam yang mana airnya tak sampai 2 kolah. Maka jadi kalau kolah tu, kalau kolah ni kalau iktibar bahasa kita agak besar luas. Jadi siapa biasa, tapi tak apalah. Ni mana 2 kolah maksudnya 2 lopak 2 kolah Maka datang anjing dijilaknya. Anjing sat ni padanya pada haud sat ni. Kemudian datang air banyak atasnya, atas 2 haud sat ni. Dan jadi berhubung setengah dengan setengahnya. Jadi misalnya makna kalau air dalam kolam tu tak apalah, kolam tu besar tapi airnya tetap sedikit, tak sampai 2 kolam. Tiap-tiap satunya. Jadi ketika sikit tu dia tak jadi berhubung lah. Bila ditambah iakan air, dia di atas tu dia ada tempat rendah. Menyebabkan dia jadi berhubung. Tu. Jadi dan jadi berhubung setengah dengan setengahnya, jadi banyak air itu. Adakah jadilah suci kemudian jika kurang pula daripada 2 kolahnya ataupun tiada kurang. Jadi maksudnya bila dah dia jadi banyak tu dia jadi suci. Lepas tu kalau dia kurang semula dan dia jadi tidak berhubung semula, jadi najis pula kau. Jadi maksudnya mula-mula dia ada nak ternajis. 2 kolah ni, 2 lopak 2 kolah ni sama-sama ternajis. Ketika dia sikit tak cukup 2 kolah, sebab dia tak cukup 2 kolah. Bila air tu bertambah hujan ke misalnya, bahagian atas tu dia ada lekuk ke misalnya. Jadi dia jadi berhubung. Bila jadi berhubung gitu jadi 2 kolah, tak berubah. Air tu mana jadi suci lah dia. Kemudian dia surut semula. Misalnya oleh apa-apa sebab tak ada kira lah. Jadi adakah dia jadi najis semula? Tu dia. Maka dijawabnya bahawa maka jika ada luas jalannya antaranya lagu mana? Kata luas saat ni tu. Sekira-kira apabila kita gerak satu haud. Ni. Dia sebut mana? Bila kita gerakkan satu haud, bukan gerakkan haud nak gerak lagu mana haud. Itu majaz dah lah. Yang ni air dalam haud. Sebagai dia kata sungai yang mengalir lah. Itu semua majaz. Yang ni air sungai yang mengalir. Sungai tak mengalir. Tu. Itu majaz. Begitu juga. Mana satu menggerakkan satu haud, mana air dalam satu haud, bergerak pula yang satunya air dalam satu haud yang lain pula. Maka dihukumkan berhubung pada ketika itu, maka jadi sucilah keduanya air itu sebab sampai 2 kolah. Dan jadi najislah apabila kurang air itu daripada 2 kolah. Dengan sebab bersentuh dengan tempat yang belum lagi basuhnya dengan tanah. Sebab najis anjing saat ni. Jadi tempat yang ternajis dengan sebab kena belum lagi basuhnya dengan tanah. Basuh. Bukan basuh dak basuhnya dengan najis, dengan tanah. Maksudnya dia tidak terbasuhkan dengan sebab tanah saat ni. Jadi hak tu makna jadi najis lah dia. Maksudnya dia jadi hukum makna kurang daripada 2 kolah semula saat ni. Jadi makna jadi najis dengan sebab bersentuh dengan tempatnya yang belum lagi basuhnya dengan tanah. Tanah tu untuk sebab najis saat ni ialah anjing saat ni. Tu. So'ilah daripada air ketika naik ia ke atas. Air naik ke atas seperti diisap. Macam kita isap dengan straw. Jadi daripada air ketika naik ia ke atas. Seperti diisap daripada mulutnya.
dihisap daripada mulut. Atau daripada hidungnya, dihisap daripada mulut, bukan hisap ke mulut. Itu maknanya naik ke atas yang dihisap daripada mulutnya atau daripada hidungnya. Tu. Atau lain daripada mulut ataupun hidung. Tu. Jadi adakah kuahnya, kekuatan air itu pada kedemikian kelakuan itu seperti kuahnya, kekuatannya hal ia diderasnya atau tiada. Diderasnya maksudnya disedup. Dia masalah apa dia? Masalah ni lah. Mana najis, kuahnya macam najis mendatangi kepada air. Itu. Najis mendatangi kepada air ataupun maksudnya air itu datang pada najis. Dia lain. Jadi kuahnya macam kita bubuh najis dalam air lah. Gitulah maksud dia kuah dia tu, kekuatan dia tu. Tu. Jadi kalau macam kita tohuk dalam air najis tu dia jadi ternajis ke? Tu. Maka dijawabnya. Jadi isap daripada mulut bukan macam kita isap air tu dok. Tu. Maka jawabnya bahasanya air itu pada ketika naiknya hingga ke atas seperti ia mendatangkan atas najis. Jua kuahnya. Fatawa Ramli Kabir. Jadi kalau air datang ke atas najis itu dia ada tafsir dia. Tu. Ia bezalah dengan kalau najis. Kalau najis itu dengan sekali kita bubuh najis dalam air tu, tu jadi ternajis dia. Tu. Tu maksudnya dia nak tanya ada kekuatan dia tu seperti air itu datang pada najis ataupun najis datang pada air tu lah. Su'ila radhiyallahu anhu daripada najis yang dimaafkan daripadanya. Mana misal dia seperti darah kutu anjing. Darah kutu anjing itu setengah daripada contoh kata najis yang dimaafkan. Apabila jatuh di atasnya, jatuh di atas najis yang dimaafkan saat ni. Jatuh di atas najis yang dimaafkan saat ni. Contohnya ialah darah kutu anjing saat ni. Sesuatu yang basah jatuh di atas najis yang dimaafkan seperti najis darah kutu anjing. Yang lain daripada air mandi. Yang lain daripada air mandi dan air wuduk. Mana air yang kita buat mandi tu, air mustakmal pada mana mandi dan juga air wuduk. Mana seperti air minum, hak tu misal kepada yang lain daripada air mandi dan juga air wuduk. Tu misal kepada lain daripada air mandi dan juga air wuduk. Jadi misal dianya ialah air minum. Dia umpama air minum. Jadi air minum tu jatuh sesuatu yang basah yang jatuh di atas najis yang dimaafkan. Air yang kita minum tu, air yang diminum tu mana air yang suci, yang menyucikan. Tu. Jadi umpamanya dia jatuh dan seperti mani ihtilam. Mani ihtilam itu juga daripada tiap-tiap suatu yang tiada terkaya daripadanya. Yang tidak terkaya daripadanya, tak boleh nak mengelak daripadanya. Jadi adakah memberi mudarat atau tiada? Dia jatuh atas najis yang dimaafkan. Najis itu dimaafkan. Jadi adakah menyebabkan jadi najis itu dia jadi tidak dimaafkan dah pula dengan sebab jatuh tu. Maka dijawabnya bahawasanya demikian itu tiada memberi mudarat. Yakni dimaafkan. Maksudnya najis yang dimaafkan saat itu jatuh benda yang basah yang tidak terelakkan lain daripada lain daripada air mandi dan juga air wuduk tu. Tu. Sebab air wak mandi air berwuduk tu dia jadi mustakmal tu. Jadi dia tidak memberi mudarat pada kemaafan saat ni. Dia tu asalnya dimaafkan. Jadi adakah kalau jatuh benda yang basah begini jadi hilang makna jadi mudarat, jadi tidak dimaafkan lah. Jadi najis yang tidak dimaafkan. Najis dia tetap najis dah. Cuma dia tu dimaafkan. Tu dia dapat lesen makna dimaafkan dia. Jadi adakah dengan sebab tu jadi tidak dimaafkan? Yakni dimaafkan seperti kata Syekh Ramli pada syarah Raud Fatawa Ramli Kabir. Tu. Itu makna masih lagi makna dimaafkan jadi tidak mudarat. Tu. Su'ila daripada bejana ditanya daripada bekas jikalau kena najis pada batinnya. Batin dalil lah. Dalil itu dipanggil batin. Pada batinnya dengan najis hukmi. Najis hukmi dah hilang dah orang panggil zat dia, dan segala sifat-sifat dia. Huk tiga sifat tu makna hilang. Toko ain dia pun tak ada dah. Sifat-sifat dia pun tak ada juga. Tu maka najis hukmi. Selagi tidak dibasuh dia, dicucikan, dia tetap najis. Tu. Macam orang panggil air kecing, kucing ko,
seluar duk sakut kau basah dia basah kecincang mari kau cincang ni dia pun tengok yang kecing dia pun tak pakai lah luar tu menggo Jamil ni orang panggil mewah pakai ni jadi pakai kain seluar lain pula lepas tu kalau tak hujan lah kalau hujan tu boleh jadi kena air hujan ni duk panas semata-mata lama-lama kering zat air tu dah jadi meresap tapi kesan dia tu maknanya ni tempat kena air saat ni mana bang dia pun dah kering duk kena panas poya kemaran misalnya ni duk kena pacar yang matahari sok lama-lama hilang bang kelaring pun tak ada warna pun tak ada kecapai pun tak ada ni maka makna dia tu masih lagi najis hukmi jadi ni dalam bekah bejana ni dalam dia tu maknanya ada najis hukmi pada batin seperti ibrik mana kendi mana cerek tu dalam batin ibrik sana kendi sana tu ada najis hukmi tu maka betapa macam mana kaifiat membasuh akan dia dengan air sedikit kalau air banyak tu tak kisahlah ni air banyak tu buka orang panggil tudun dia gak ni tu kalau dengan air sedikit dan memang kita basuh air sedikit dan alirkan dia tu jadi bagaimana kaifiat membasuhkan dia dengan air sedikit tak cukup dua kali dan apa hukum demikian air pembasuhnya ada kemutan najis ataupun mustakmal pada basuh najis ataupun macam mana ni dia mustakmal ni ada juga mustakmal pada air basuhan air basuh sama ada dia tu mutan najis kalau itu macam kita duk basuh pakaian kita tu mesti kita takdirkan dia ni takdirkan berak pakaian itu takdirkan najis makna takdirkan air yang melekat takdirkan air yang melekat dan air yang gugur tu jadi kalau kita nak buat tu dia jadi banyak proses kena timbel seluar tu dulu kemudian cucuk air tu timbel orang panggil air tu kena timbel dulu nak tahu sekilo kau jadi tak ada air tu cucuk tu setara mana lekat jadi takdirkan orang panggil air yang melekat tu setara mana jadi lebih timbangnya dia takdirkan berat seluar berat najis mana orang panggil dan berat air tu maknanya akhirnya tahulah tu kita kena buat lah tapi tak ada orang buat benda lagu tu tapi kalau nak buat tak maksudnya lagu tu lah jadi apakah hukum demikian itu air pembasuh itu nak ayat hak tu belah-belah air pembasuh tu itu daripada suci berjananya air pembasuh itu daripada suci berjananya maka selepas daripada suci berjananya maka dijawabnya bahawasanya hendaklah dicurah air di dalamnya kemudian dibubuh air dalam kendi sana bubuh air dalam kendi sana kemudian diedar-edarkan akan dia kita pun kocok begitulah edar jelas supaya dalam beledi kayak maknanya air bekas sabun tu itu bukan najis tapi kita nak cuci tu kita edar-edarkan air tu bekas sabun ke berapa atas segala pihaknya maknanya kita edar kocok dia maka jadi sucilah ia dan tiada jadi air itu mustakmal hingga habis suci barang yang di dalamnya itu selagi mana tak suci barang dalam tu dia tak jadi mustakmal pada mana mustakmal basuh jadi maka jadilah air mustakmal suci tiada menyucikan air tu bila dah selesai dah suci belaka dalam tu dia jadi mustakmal pembasuh tapi dia suci dia suci air mustakmal pembasuh dia suci bukan mutan najis kalau mutan najis tu kita takdirkan air tu warna air ni sekilo jadi dengan takdir melekat di seluar dengan takdir hok jadi sekilo sobungo sekilo 1100 gram bermakna ada najis dalam air tu bermakna dia mutan najis tu kalau tidak dia mustakmal dia panggil gusalan air pembasuh jadi dia suci lah cuma tidak menyucikan tu fatwa Ramli Kabir tu Su'ila radhiyallahu anhu daripada air mustakmal air sembahyang air mustakmal daripada air mengambil air semaya air kita ambil air semaya jadi kalau air yang kita guna untuk ambil air semaya tu dia panggil wadu wadu ni air kita guna dah nampak-nampaknya daripada air mengambil air semaya air kita ambil air semaya tu tu bagi sunat hak sunat kita ambil semaya sunat ambil semaya satunya hak taslis taslis yang kedua tajdid sini maksud dia ialah hak tajdid lah hak tajdid jadi dia ada dua yang sunat taslis meniga-niga ke basuh yang kedua yang ketiga tu sunat so lagi ialah tajdidul wudu air semaya ada lagi tapi kita guna ke bawa semaya mengorik saat ni
Sunat kita tajdid. Tu. Air tu. Kalau kita tadah lah misalnya mana dia ambil air semayang duk tadah, orang panggil moga air tu dia tak jadi mutanajis, tak boleh menyuci je Jadi orang-orang hok ka air jam-jam ka air ni kan ambil air tu suka wak boleh wak cucun tempat-tempat cemar ko misalnya boleh guna lagi tu. Misal tu wak basuh berak tak boleh lah. Sebab tu nak menyuci ke Tapi tak boleh kira moga tak dapat suci tak suci asalkan air nampak jernih molek, air jernih molek. Kena air jernih padahal mana tak memadai tu. Jadi air mengambil air semayang maka sunat yang sunat mandi. Mana sunat mandi. Jadi sunat kita nak mandi sunat mandi wajib. Kita mandi wajib sunat ambil air semayang dulu. Sunat berwuduk dulu. Jadi air wuduk tu air wuduk kita guna dah lah, bukan tak guna lagi. Hak guna dah. Ia meniatkan tiada ia meniatkan mengangkatkan dia wuduk sana. Tiada mengangkatkan dia wuduk akan wuduk mengangkatkan dia air sana akan wuduk hadas asghar. Dah monggo dia tu ambil air semaya tu sunat. Jadi bukan nak mengangkat hadas sebab dia nak mandi. Jadi dia tak ada lah niat mengangkat hadas. Dia kalau kita niat mengangkat hadas tu dia jamik mana dia syamil. Dia hok bawah tu boleh guna tu. Hok bawah pada dia umum. Jadi dia tak ada lah niat mengangkat hadas. Tu. Sebab mengangkat hadas lagu mana moga orang panggil dia tidak untuk mengangkat hadas. Mana sunat nak ambil sunat. Jadi serta ada ia atasnya. Serta ada ia atasnya. Adakah airnya itu jadi mustakmal? Serta ada ia air tu atasnya, atas dia lah. Air tu, air dia ambil air semaya tu ada di dia lah, di tubuh dia lah. Atasnya tu. Ada ia seorang tu, ada air tu atasnya, maksud di atas tubuh badan. Tu. Adakah airnya itu jadi mustakmal? Jadi mustakmal kau tidak? Jadi kerana dia istilah mustakmal ke dia? Air yang telah dipakai pada perkara yang fardu, yang wajib. Sekarang dia bukan pakai wajib, dia tidak mengangkat hadas. Tu. Jadi air itu dah ada lagi. Jadi kalau air itu dah ada lagi, mana belum, kalau yang telah diguna dan infisol dari ni, maksudnya sini ada di atas. Jadi adakah jadi mustakmal atau tiada? Kerana wudu itu bukan fardu. Tu. Atau tiada jadi mustakmal. Jadi mustakmal kau tidak jadi mustakmal. Tu. Maka dijawabnya bahawasanya dijawab radhiyallahu an bahawasanya hasilnya adalah niat bahawasanya banyak nyonyo sebenarnya tak ada pun dia kita jawab dia berdasar kepada kalau macam Minhajul Abidin kerana dia ambil daripada naskah asalnya bahasa Arab sebenarnya dalam nak kita asal dalam bahasa Arab tak ada domain pun, tapi bila alih ke Melayu dia jadi domain, jadi ada domainnya tapi di sana dia adalah kena buat perhatianlah tu. Jadi makna hok fa'il pun kadang-kadang dia bubuh dia juga bahawasanya hasil soalan sana adalah niat bahawasanya ia memakai air bagi wudu yang disunatkan bagi mandi. Mandi wajib lah. Maka terangkat akan dia hadasnya yang asghar. Jadi bagi mandi maka terangkat akan dia seorang itu hadasnya. Hadas seorang itu yang asghar, yakni hok mandi tu. Bila mandi tu mana terangkat hadas. Dan jadilah airnya itu tiada menyucikan lagi seperti air yang dibasuhkan najis yang dimaafkan daripadanya. Fatwa Ramli Kabir. Jadi maknanya terangkat akan dia tu dengan sebab mandi, bukan dengan sebab wuduk tu. Jadi air tu jadi tiada disucikan lagi seperti air yang jadi mustakmal pada lepas mandi yang dibasuhkan bandingnya dia seperti air yang dibasuhkan najis yang dimaafkan daripadanya. Jadi air najis itu dimaafkan, tapi air itu kita guna nak basuh najis yang dimaafkan tu tu dia jadi orang panggil tak boleh menyucikan lah. Jadi hilang orang panggil tahuriyah dia. Tu. Jadi maksudnya dia terangkat hadasan itu ialah dengan sebab mandi.
Jadi air hok dia ambil air semaya mula-mula tu, itu tidak jadi air mustakmal lagi. Tapi dia jadi mustakmal tu setelah dia mandi tu. Tu. Jadi dia jawab tu hok mana jadi mustakmal tu hok lepas mandi. Far'un, apabila adalah air itu kurang daripada 2 qoloh, maka disempurnakan dengan suatu yang cair, yang suci, jadi 2 qoloh. Air tak cukup 2 qoloh. Kemudian dia tambah dengan sesuatu cecair. Cecair tu yang suci. Dengan sebab tambah cecair itulah, gapo dia kita nak kata cukur ke misalnya ataupun air mawar ke bapa nak buat cukur kita kata mana air mawar lah. Munasabah jadi dengan sebab masuk air mawar ni makna bukan air mutlak dah lah. Jadi jadi 2 qoloh. Jadi bila 2 qoloh jadi tak berubah air itu, jadi tidak mudarat pada itulah. Jadi suci. Jadi haruslah dipakainya pada mengangkatkan hadasnya boleh. Jadi seperti cukur pun sah jugalah kan. Jadi makna bubuh cukur. Hok munasabah lah kita kata nak capur saat ni tu. Jadi kalau bubuh kicak, dia bubuh kicak. Cukur pun dia kuat juga rasa. Cukur pun dia panggil hok nisbah kepada sifat-sifat yang kuat, syadid. Hok pada masalah nak takdirkan berubah dengan benda yang suci Jadi kalau cukur ni hok najis, yang muqaddar najis. Jadi kalau kita nak takdirkan benda yang suci tak boleh cukur, sebab sifat cukur tu dia kuat. Rasa dia tu kuat dia sesuatu yang sederhana jadi maknanya kita ambil lah mana seperti air mawar saat ni ko kalau kicak tu macam ni kicak nila tu bukan cecair tapi kita buat air nilo jadi cecair juga jadi macam kicak juga bobo sikit pun ia boleh jadi berubah. Tengoklah kalau tak berubah kan jadi cukup 2 qoloh. Ikutlah tengoklah dia tak berubah. Kalau berubah lain lah, itu dia panggil ubah yang banyak menyebabkan mudarat mutlak air. Jadi sesuatu yang cair, yang suci, jadi 2 qoloh haruslah dipakainya pada mengangkatkan hadasnya boleh. Dan menghilangkan najis wak basuh berak sekaliannya, tetapi tiada menegahkan daripada jadi najis apabila jatuh najis. Atau jadi mustakmal apabila diselam di dalamnya orang junub. Jadinya tengok, dia boleh kita mengangkat hadas dengan air itu sebab dia cukup 2 qoloh dia boleh kita buat basuh berak, tetapi ada tetapi tidak menegahkan daripada jadi jatuh najis. Seolah-olahnya macam dia macam tak cukup 2 qoloh lah air itu. Itu 2 pihak yang berbeza jadi tak boleh kita buat hukum tu sekata belaka serupa semua orang dia tak faham masalah dimaafkan pada makan dengan dimaafkan pada semaya dah panggil dimaaf dah boleh makan tak? Tak apalah kena baju pun. Itu dia tak faham maknanya benda tu najis tu dimaafkan pada bab makan saja, tidak pada bab semaya. Ini tak ada pada bab semaya kalau kena di baju kita kan. Jadi tak boleh buat semaya tu boleh makan tu. Dimaafkan pada makan. Jadi orang dia tidak tafsil begitu. Yalah, dah boleh makan kan? Tak apalah dimaafkan jugalah. Dia kan dia saat ni istighna atau tidak istighna hok pada bab makan tu tidak terkaya dah basuh lah lagu mana berapa kali 100 kali pun tetap saja darah dalam ikan kau dalam daging kau dia tetap ada juga. Bila kita bergulap berapa memelah dia kata kesel dari situ tapi tak rasa darah lah tu jadi itu masyakoh payah tapi dalam bab orang panggil jaga daripada pakai tu itu makna kita boleh jaga itu kita boleh mengelak berhatilah cermat tu tak boleh nak mengelak dah. Kalau begitu tak bergulal lah daging tak boleh nak buat kurma nak buat kozi lah tu. Itu dia ada dimaafkan itu kadang-kadang pada bak air dimaafkan tu mana misalnya kata semung mana dalam bak air tetapi itu ada tafsir dia ada khilaf lah tu dia ada kata semata masuk tu nyanyo lah pakai cuah lah tak boleh minum tapi ada kaul dan ada itu ada tafsir pula data najis di atasnya dengan data air di atas najis tu. Jadi kita ambil lah mana ada jalan daripada ulama tu mana boleh tu. Ini maksudnya pada jadi suci dia boleh mengangkat ke hadas boleh. Air tak cukup 2 qoloh tapi dia campur dengan benda yang cair. Benda yang cair ni memang tak boleh nak mengangkat, tak boleh nak buat bersuci jadi boleh kita buat mengambil air semaya boleh tetapi tidak menegahkan daripada jadi najis apabila jatuh najis sebab air tak cukup 2 qoloh tu.
Jadi maksudnya perlu dilihat daripada sudut yang berbeza lah. Hak tu dari sudut tahuriyah. Satu lagi dari sudut tanjis, menajiskan, lain. Jangan kita kena dah boleh ambil air semaya, bermaknanya dah dia cukup 2 kalah dengan campuran dengan orang panggil cecair, maknanya orang panggil tak jadi najis lah. Dia 2 kalah dah. Tidak menegahkan daripada jadi najis apabila jatuh najis. Atau jadi mustakmal apabila di dalamnya, diselamkan di dalamnya orang junub. Orang junub masuk dalam air tu. Mana bekah tek mandi tu misalnya ni. Tak cukup 2 kalah, dia suka dia isi padu, dia tahu ni. Di tek mandi dia tu dia dah buat macam di bekas tu kan ada 1550 ml tu ada. Jadi pun dia macam kita buat kolah pun ni. Moleknya buat tanda tu ni. Dia sebenarnya 2 kolah tu tidaklah banyak sangat ni. Ataupun kita tahu dah buat cara dia ukur dengan isi padu. Cuhai berapa ni. Jadi kita tahulah ni. Dan ataupun kalau orang panggil kolah atau buat dengan mozek tu kita tahu takak dia tu. Jadi ni ataupun tak mandi kita buat dah ukur dia. Tak cukup 2 kolah ni. Jadi nak buat mengangkat hadas. Jadi makna air tak ada. Cukupkan dia dengan cecair. Cukup 2 kolah boleh buat mengangkat hadas. Tapi dia tidak menegahkan jadi pada najis dan juga jadi mustakmal. Jadi kalau duduk dalam tu orang berjunuk tadi jadi tak boleh lah. Sebab air itu sebenarnya tak cukup 2 kolah. Dia jadi cukup 2 kolah dengan sebab cecair saat ni. Tu. Jadi maksudnya dia tak mencegah walaupun boleh mengangkat hadas tapi tidak menegahkan daripada jadi najis dan juga mustakmal dengan kes yang seumpama tadi. Kemudian daripada sudah niatnya ni apabila diselamkan di dalamnya orang junub, kemudian daripada sudah niatnya lah. Kalau dia tak niat tak ada apa ni. Dia bukanlah maksudnya bertepuh dengan orang berjunub tu dia jadi mustakmal. Mustakmal itu apabila digunakan pada fardu. Bila dia niatlah. Tu. Itu fatwa Ramli Kabir Su'ila radhiyallahu anhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis-sawab. Jadi untuk kitab yang kedua ni kita baca nazam sikit ni. Jadi mana kita baca dalam qadar 10 bait 20 bait ni. Hari ni kita ambil 20 bait misalnya. Jadi kita baca sama-sama tu ni insya-Allah lah habis kita baca pula ni. Tu. Lagipun peserta alamanya kita ni tak lain dia hak tu kita buat istiqlal ni. Ni hak cara muktasil ni. Cari dulu tempat nak baca ni. Paling bersedia. Tu maudhu' kage. Kita ambil awal. Kita baca. Ambillah 20 dulu. 19. Kita ambil 19 bait. Sebab yang ke-20 tu masuk dalam ma yaftariku, tajuk lain dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi huwal mu'inu iyyahu na'budu wa nasta'inu ahmaduhu lamma ladayya ni'amu bat wa bana fadluhu wa hikamu mu'tarifan lahum bil iqtisasi wa ma hawanhu suratul ikhlasi sultanuhu fil ardi was samai rabbil jalali wa alil alai ma salatuhu ala man ayyada bi ahsanil hadisi a'ni ahmada qutbul wujudi wa kaza salamu lam yaktani likunhihil anamu wa yadkhulul alu bidha ahlu syarah wa sahbu wa man tala minas salaf wa ba'du fallahu yu'inu man nawa syran lima fi waqtihi qadin tawa min kulli fanni tujtada min thimaruhu mutaridan fi syar'iha anharuhu la siyama in kana dha ilmal athar indunahu yaqsuru fil fiqhi nazar wa aluhu yurasila mushtaratun murtabitun bihin najah nuzima fi jazul iraqi musyayyadul bina'i wal maraqi lakinnahu taqasarat anhul himam ghayra hashimin bihi alam fa as'alul ilaha nazma mukhtasar yunasibul maqama qalim min kadar min warqatil jahli bihi tafasir وفي المحمة وتقاصي يسمى لذا بطلعة الأنوار علم آثار النبي المختار
bayaqihi rabbillahu syarra talihi wa man yaral fasada fil salihi wa yafazul mukri lahu wal qari kulli ma yaksha minal aghyari indal kitami sanum kitamuhu wa fit tamami bahirum tamamuhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi faman yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-mawdu' ini satu istilah dalam ilmu hadis yang sudah sangat popular Sudah sangat popular yang dirujuk kepada hadis palsu. Maksudnya hakikatnya dianya bukan hadis lah. Tapi dipanggil sebagai hadis juga i'tibar biza'mi manin da'ahu. Dengan i'tibar i'tiqad orang yang mendakwakan itu adalah hadis. Tu. Maka panggil hadis juga. Tu. Wal hadis bukan hadis lah. Tu. Dah tak panggil hadis, nak panggil duit palsu. Duit palsu dah, duit tak boleh panggil duit, nak panggil gabriah tu. Jadi memang tak boleh nak mengelak dah. Jadi kena sebut juga. Maka dibubuhkan makna palsu. Al-mawdu' ini ma'khudun min wadu'a syai'u. Tu. Wadu'a syai'u. Ambil daripada kata fi'il mudhari madi dia daripada min ay ma'khudun min wadu'a syai'u. Makna dia ay hattahu. Hattahu makna menggugur alihnya. Menggugur. Wadu'a syai'a makna menggugurkan akan dia. Tu. Lepas tu apa nama hadis ni hadis mawdu'. Munasabah dengan makna dia begitu. Jadi sumya bidzalika. Dinamakan dinamakan al-mawdu' bidzalika bil mawdu'. Dinamakan mawdu' ini dengan nama mawdu' limadza? Lin hitati rutbatihi, kerana terturungnya, jatuhnya, rendahnya, jadi terendahnya oleh martabaknya hadis mawdu'. Daiman selama-lamanya bihaitsu la yanjabiru, dengan sekira-kira rendah dia tupah ke bila-bila. Bagaimana? Dengan sekira-kira tidak terjabar, tidak tertampung aslan sama sekali. Tak boleh nak tapu sikit kabut. Ni bukan tayar ni. Kalau tayar tayar tu kalau baik-baik lagi boleh juga tapu ni. Dah tuai motor tu mana kerja ni kedekut mana. Suruh tapu juga ni. Pami kata nak tapu lagu mana cari ni panjang ni. Tapu juga. Tapu juga ni. Ni nak tapu lagu mana bukan tayar ni. Tu. Jadi maksud tidak injibar, tidak boleh nak injibar langsung dia tu. Dengan sebab itu dari segi konsep makna dia tu. Wa iradu fi anwa'il hadis limadha? Dan mendatangkan hadis mawdu' ini pada bagai-bagai hadis. Dia termasuk daripada nau'ul hadis. Mengapa dimasukkan dia dalam nau' hadis? Dah dia tu bukan hadis. Tu. Nazaran li za'mi wadi'ihi, kerana memandang kepada za'am. Mana orang panggil sangka bagi orang yang menghantarkan dia akan hadis mawdu' ni. Menghantar makna yang meletakkan, yang mengatakan dia tu ialah hadis. Wa li ta'arrufi turuqihi al-muwasilati li ma'rifatihi. Dan kerana satunya nazaron limadha mengapa didatangkan mawdu' ini di dalam anwa'il hadis. Yang pertamanya nazaron li za'mi wadi'ihi, yang keduanya li ta'arrufi turuqihi, kerana dapat dikenali, makna terkenal orang panggil turuknya, turuk hadis mawdu' ni, yang mana al-muwasilati, yang menyampaikan turuk dia tu, turuk al-mawdu' ni. Turuk al-mawdu' ni yang menyampaikan dia li ma'rifatihi, bagi mengenalinya akan hadis mawdu'. Jadi liumfa, supaya boleh dinafikan anhu daripadanya, daripada al-mawdu' al-qabulu, akan qabul, supaya dinafikan daripada mawdu' tu dah akan qabul, makna diterima. Tu boleh kenal melalui tarik-tarik dia tu, bahawa kita tu boleh tolak dia daripada diterima. Wa arrafahu al-musannifu biqauli, telah mentakrif, mendefinisikan akan dia al-mawdu' oleh musannif kita dengan katanya musannif, wa huwa maqzubun bihi alan nabi la tarwi au ta'mal bihi bal jannibi. Wa huwa al-mawdu' itu ialah maqzubun, benda yang didustakan. Maqzub kena kepada benda itulah, mata itulah.
Benda yang didustakan dengannya dengan benda tu. Kalau al-makdzub bihi mana al dengannya dengan al. Sesuatu yang didustakan dengannya dengan sesuatu itu alan nabi. Benda yang didustakan di atas nabi, benda yang tidak dikata, tidak dibuat, tidak diakui oleh nabi. Tu. Benda tu. Benda tu didustakan di atas nabi. Bahawa nabi benda tu apa dia? Mati. Mana-mana hak nabi kata. Benda tu bukan nabi kata Jadi la tarwi, tak boleh riwayat atau ta'mal beramal bihi dengannya maudhu' ni bal janibah ke hendaklah engkau menjauhi akan dia. Qala musannif rahimahullah taala, qala syarihu rahimahullah taala, wa huwa ayil maudhu'u. Maudhu' ni ialah haditsun makdzubun. Hadis yang didustakan bihi dengannya dengan hadis. Baru boleh kembali ke domain ni. Sebab nun. Dengannya dengan hadis ala nabi di atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hasilu wal hamilu. Apa faktor hamil ni, makna faktor yang membawa kepada berlakunya wad'iyah ni? Apa sebab sila kepada apa ni orang buat kerja lagu ni? Sekian benda ini orang panggil benda yang ditolak pada agama ni. Wal hamilu lil wad'i 'ala al kadhibi, bermula hamil faktor bagi wad', mana di 'ala al kadhib, di atas kata ini iman nisyan, ada kalanya lupa. Itu adalah berkaitan dengan kualiti rawi ni. Ada kala makna nisyan au ghalatun ataupun tersalah, au ta'ammudun ataupun sengaja. Sengaja dia buat ni. Hak sengaja ni imma ada kalanya li adami dinin. Tu hak sengaja ni. Ta'ammud. Hak sengaja ni ada kalanya kerana tak ada agama, orang tak beriman, tak takut gitu lah ni. Bahasanya di sana ada ancaman yang sangat menggurungkan daripada Nabi sendiri. Masuk neraka dengan sebab ta'amud fil kadhib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita telah ikut tidak hadis yang telah berlaku secara mukarrar di dalam Sahih Muslim. Dan itulah hadis yang mula-mula dihantarkan ke anak nak memberi peringatan kepada kita tu. Jadi mana misalnya Adamiddin ni kazanadiqah, seperti puak-puak zindik. Zindik ni seperti huk ajaran sesat itulah zindik ni puak-puak yang merasakan mereka lah yang paling beragama, sedangkan mereka ni zindik ni boleh jadi kufur, boleh jadi dak. Tengoklah secara mana ni zindik qiyah dia tu. Tu kita tak boleh nak pukul umum belaka juga tengoklah secara mana Jadi orang zindik ni mana dia tak berasa kesesatan dia. Bahkan dia perasanya dia ialah orang yang paling bersih dan orang yang paling betul. Tu. Li adamiddin di antaranya kazanadiqah aw ghalabatil jahil. Jahil berdoa, jahil tu okey kata. Jahil tu okey, orang Kelantan panggil jahil tu okey. Mana buat jahil tu okey ni? Ka'ba'dil muta'abbidin. Bukan al-abidin, muta'abbidin. Maknanya orang yang orang panggil kuat melakukan ibadat tanpa ilmu. Jahil maka dia nak orang lain pun serupa dia juga. Dia memperlekehkan orang lain kerana buat ibadat tak hebat serupa dia Dia buat dengan jahil. Yang boleh jadi dari segi zahirnya hak baca pun Al-Quran baca tak betul tu. Tapi dia juga berasa dia ahli ibadat yang lebih baik daripada orang lain. Jadi maksudnya dia orang pangkan dia jahil Jadi dia molek niat dia molek Dia sengaja buat. Tapi dia buat tu supaya nak tarik orang. Dia kalau ya tidak sebut benda-benda yang orang ni lagu tu lah. Kalau sebut biasa-biasa tu dia kena sebut luar biasa. Dia duk cari dalam hadis Nabi hok luar biasa tak ada. Ni sebut kepada dia Jadi duk ayat kata dapat pahala dapat. Orang tak tertarik jadi nak sebut benda yang boleh dapat menyentuh hati orang Jadi dia pun rekah dah. Faratil asabiyah pun jelas juga. Melampau asabiyah. Qaba'dil muqallidin, seperti setengah daripada muqallid kerana menyanjungi iman mereka, pemimpin mereka tu. Tak ada bahasa-bahasa dia pemimpin. Mana para iman mujtahidin pun makna kerana terlalu disanjung oleh pengikut-pengikut dia Lalu pengikut dia itulah buat Nak rayaknya apabila apatah lagi dia duk balah dengan pengikut imam yang lain. Imam tak balah. Para imam ni tidak balah pengikut-pengikut tu. Mana-mana. Jadi dia pun dia nak naik orang panggil iman Hanafi di mata orang pandangnya orang panggil pengikut-pengikut orang mazhab Syafi'i.
Dia pun rekod lah hadis ni. Pada sebenarnya maknanya mereka memang cukup orang, dah cukup orang panggil dah hebat dah dengan kedudukan mereka, tapi tak cukup lagi bagi mereka. Sebab duk bertewah ni. Duk bertewah ni orang panggil nak nampak lagi lebih lagi. Tu. Padahal itu benda yang tidak menjadi hajat keperluan ni. Tu. Siapa yang paling lebih di sisi Allah Taala itu hak Allah Taala. Apa kita tu makna kita duk sanjung untuk guru kita ni. Zaman kita sekarang tak ada lah balas tu, muka tak reti nak rekod hadis ni. Kalau orang Melayu pun makna muka dia tak reti nak rekod hadis ni. Tu. Seperti kat mana? Au atba'i hawa ib'adir ru'asai, ataupun orang panggil mengikut hawa nafsu oleh setengah daripada setengah daripada pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua ni. Atba' hawan yang mengikut hawa setengah ketua sendiri, pemimpin sendiri pun ni. Dia ikut area nafsu dia, makna dia nampak gah dia sendiri. Awil ighrabi liqasdil ilishtihar, ataupun nak buat nampak pelik dengan kosak nak jadi masyhur. Sebab kata orang Arab mana tukhalif ni, tu'raf ni. Membuat benda yang menyalahi kamu. Sahulah punya ni. Jadi dia pun sebut benda pelik-pelik. Orang tak gaji dengar ni. Jadi ni. Dia sebut dia duk fikir, sebut benda-benda pelik. Ya ada juga setengah orang tu dia nak berayak benda pelik-pelik supaya menyebabkan orang jadi tertarik hatilah. Tujuh dia isytihar. Tu. Itu macam-macam ni. Tu. Bapa tu orang panggil ya jadi silah jadi bapa. Berani ni. Ialah maknanya dia tahu dosa tu ni. Tapi saat inilah dipejamkan mata ni. Tu. Dimaafkan akan dirinya, tak apalah. Kerana nak sahu wa kullu zalika haramun. Semua demikian itu ni minal hamili saat ni. Mana semua hamil-hamil itu semua itu adalah haram. Bi ijma'i man yu'tadu bih, dengan ijma' ulama yang yu'tadu, yang diiktimadkan dengan, yang dibilai dengannya, yang muktamad lah. Yang diperbilai dengan mana ijma' ulama-ulama yang terbilai ni. Tu maknanya haram berlaku atas sebab apa pun. Makanya ialah kosak orang yang buat tu tak apalah. Ni sebab kepada manusia. Manusia tak tahu kosak orang buat apa ni. Nak ikhrak ke nak bergapo kau ni. Jadi benda tu akan jadi mudarat kerana menisbahkan, membangsakan perkara yang tidak dikata dibuat oleh Nabi dan diakui oleh Nabi, kerana apa yang terbit daripada Nabi semuanya menjadi sumber hukum. Jadi orang akan jadi buat orang panggil sandaran kepada hukum. Kama asyara lahul musannifu biqaulihi, sebagaimana menunjuklah oleh musannif lahu baginya bagi kata haram saat ni. Dengan katanya musannif la tarwi. Makna jangan kamu riwayat, maksudnya haram. Ai la yajuzu, tidak harus maksudnya haram lah. Yahrumu. Ijma'an. Mana secara ijma' kata la yajuzu tu la tarwi saat ni ke apa? Riwayatal maudhu'in, akan meriwayatkan akan maudhu' liman alima annahu maudhu'un, bagi mereka yang tahu bahasanya itu maudhu'. Kalau dia tahu itu maudhu', harilah dia riwayatkan. Kita tak tahu, tak tahu, mungkin orang panggil taksir kita kerana kita tidak ambil tahu tu lah, tidak cermat ni. Tapi tidak nama orang panggil sengaja lah tu. Tu kalau kita tahu dia tu maudhu', tu. Limadha, kerana apa haram? Itu ilah kepada haram. Apa haram? Li khabari Muslim, kerana hadis Muslim, man haddatha anni bi haditsin yura dilihat, maksud diketahui. Tu. Jadi hak ni bukan ilah haram. Ilah kata annahu mana liman alima annahu maudhu'un. Jadi mafhumnya kalau kita tak tahu tidak jatuh ke haram lah. Tetapi sayugianya jangan kita bermudah-mudah. Begitu ya. Ni. Yura dilihatnya maksudnya diketahui. Tu. Yuzannu, yang disangkakan. Pasal kita sangkakan dia tu, mana kuat sangka kata itu hak maudhu' pun tak boleh dah. Fa innahu katibun, fa innahu maka annahu, bahawasanya hadis tu ialah katibun. Tu sambungan men hadatha anni bi haditsin yura, hadis tafsir makna yura yuzannu, disangkakan. Fa in annahu yura annahu, dilihat maksudnya diketahui, dizonkan, dizon saja. Kalau tahu-tahu ni maksudnya orang panggil zon pun, makna tahu ni makna tahu tu dia dulu, satu makna diyakinkan, satu lagi makna dizonkan.
bahawasanya hadis itu katibun fahuwa ahadul kadzabin, maka dia adalah salah seorang daripada kadzab juga. Sebab kadzabin tu ramai mengko nak siapakah hadis itu ramai pemberitanya. Tu. Jadi dia tu salah seorang daripada kadzabin juga. Kerana dia tahu dah benda tu tak sebenar. Yurwa bitasniyati wabil jam'i bal kaffar al-Juwaini. Yurwa bitasniyati, yurwa bitasniyah dengan tasniyah, wabil jam'i yurwa diriwayatkan dengan tasniyah, kadzabin dengan kadzabaini. Tu yurwa diriwayatkan bitasniyati dengan tasniyah, al-kadzab al-kadzabaini. Mana kadzabun makna dia boleh jadi tasniyah, boleh jadi al-kadzabina. Tinggal jamak. Bal kaffara, masya-Allah. Takfir, bahkan mengkafirkan al-Juwaini, iaitu Abdullah bin Yusuf. Ini ayah kepada Imam Haramain. Ayah kepada Imamul Haramain. Itulah man al-Juwaini. Nama dia Abdullah bin Yusuf. Bahkan mentakfirkan oleh al-Juwaini man ta'ammad al-kadibah alaih sallallahu alaihi wasallam. Bahkan al-Juwaini ayah kepada Imamul Haramain menghukumkan kafir bagi orang ta'ammud, sengaja berdusta di atas Nabi. Itu kufur. Jadi perbuatan tu sangat biadab, sangat jahat lah. Sehingga ke makna ditakfirkan kan dia. Au ai wala ta'mal bihi. Jadi la tarwi, jangan riwayat. Dia jangan beramal dengannya dengan maudhu'. Bal jannibi, bahkan kena jauhkan dia. Watruk ar-riwayata wal amal bih. Tinggalkan oleh kamu riwayat, meriwayatkan dan juga beramal dengan al-maudhu' fi ayyi ma'nan, pada mana-mana makna kana min hukmin kah, itu maknan. Min hukmin bayang kepada maknan. Daripada mana-mana makna ada ia beramal tu. Maksudnya min hukmin menhukum ke kah, au kisatin atau berkisah pada qadiyah apa, pada mana hadis maudhu' tu berkaitan dengan hukum, min babil aula, lebih-lebih lagi. Ataupun kisah pun jangan riwayat juga. Cerita kita tahu tu itu tidak benar, Rasulullah yang menyatakan cerita tu pun jangan juga, walaupun dia kisah sekalipun. Kerana kisah-kisah ni benar-benar ambil ibrah au tarhibin, sekalipun nak tarhib, kita tahu dah bahagian ni pelesu pun tak boleh juga. Walaupun benda tu hanya pada lainlah dengan hak dhaif. Hak dhaif lain, hadis dhaif tu lain. Ini hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni untuk tarhib pun tak boleh. Au targhibin, tu menakut-nakut atau targhib sebab cukup dah Nabi kata mana-mana tarhib daripada Nabi sebenarnya cukup dah. Tak payahlah kita buat propaganda. Kalau tidak hadis dia panggil propaganda. Au ghairiha ataupun lain. Kristian dia banyak guna konsep propaganda. Dia cerita misalnya dia naik kapal perahu tengah-tengah laut. Jadi orang panggil jadi musibah ke apa ni. Dia apa orang panggil berdoa kepada Nabi SAW, sebut Nabi SAW, maka naik solid dengan tu propaganda dia ada ke. Jadi kita Islam tak boleh begitu sebab itulah kita kena ambil sikap berhati-hatilah. Kalau orang panggil tarhib tu pun kita kena cek lah. Jadi kalau dhaif tak apa. Kalau dhaif tak apa tapi kalau maudhu' tak boleh lah. Lakin tetapi mahalu adami jawazi riwayatil maudhu', akan tetapi tepat duk kata tidak harus riwayat hadis maudhu' ni bila malam, kalau siang hari tak apa. Lagu mana ustaz lah? Dak kita kata selama mana malam. Tu. Kalau ustaz lah tak percaya, cuba buka muka surat 112 baris yang ke berapa? 3. Baris yang ketiga. Jadi dia kata selama mana aman. Ya mahalu ada menjawab riwayatul maudhu' tu malam, pada waktu malam. Pak kalau siang hari boleh lah. Malam yazkurhu makrunan bi bayani kaunihi maudhu'. Kata tak boleh riwayat hadis maudhu' tu selama mana dia tak sebut hadis maudhu' sani hal keadaan disertakan dengan menyatakan keadaannya maudhu' tu ialah maudhu'. Jadi kalau kita kata sebut ni hadis maudhu' ni, boleh lah. Lepas tu apa tujuan banyak. Sajalah sebab isi dia, kandungan dia tu menarik misalnya.
Ya jangan oh menarik ni kata ni, tapi hadis maudhu' ni. Royaklah juga ni. Jadi bagi kita mana baik tak sahlah, tak bayan. Tapi kalau nak royak juga boleh. Syarat dia kena bayan. Mana wad'i. Mana kemaudhu'an dia tu mesti dinyatakan. Supaya orang tahu ni. Tu. Supaya hadis dhaif lah. Kama qala Nazim, sebagaimana berkata oleh Nazim, duna bayan nisyaru man lahun tasab man azhara zuhda wa bil wad'i istasab. Tu dia. Duna bayan alil wad'i, tanpa menyatakan bagi wadhu' sakning ni. Tu. Amma idza bayanaka, adapun apabila dia menerangkan wad'iyah itu ni ke tentang kewadu'an, bukan kewara'an ni, tentang pelsunya hadis ni bagaimana? Ka'an qala inda riwayatih, seperti bahawa dia berkata ketika dia meriwayatkan hadis wadhu' ni, lahu baginya kerita riwayatnya ar-rawi. Ar-rawi. Mana orang panggil, mana nama idhafah. Maksudnya kepada fa'il. Ketika meriwayatnya oleh warawi, lahu baginya bagi maudhu'. Ba'da hadza, dia kata ni, hadza kadibun au batilum. Tu dia kata lagu tu. Itu makna wajah kepada kata surah, kepada makna bayan. Nah, liyutahaffadhu, supaya ditahafuz. Dihafuz makna dijaga min syarrih, daripada kejahatannya hadis maudhu'. Nah, apa kejahatannya pula ni? Mana hadis maudhu' tu tidak jahat. Maksudnya menggunakan beramal dengan hadis maudhu'. Mana benda yang kemudian kita sandarkan kepada Nabi. Jika tak sandar kepada Nabi, tak ada gapolah ni. Tu. Fa yajuzu, maka harus mana? Bayan, kalau bayan. Mana bayankan wadhu' dia tu, bolehlah. Summal wadi'una lil hadis. Kemudian orang yang dia panggil apa? Yang bekerja sebagai pewadhu' hadis ni. Orang yang mengambil bahagian dalam mewadhu'kan hadis ni, al-wadi'una. Orang yang terlibat, tu kita nak cari bahasa moden ni. Orang yang terlibat dalam mewadhu'kan hadis ni, ataupun pemalsu hadis ni. Kathirun ramai orang buat kerja lagu ni. Duk ni pula ada seorang berani buat gak, hak lain tu duk pakat tiru ni. Tu. Dia lagu itulah manusia, perangai manusia. Ma'rufuna, telah dikenali. Tu kita kena kenali. Sepatut kita kena kenal ni. Wadih ni. Wadihul hadis ni. Tu. Fi kutubil du'afa, pada kitab-kitab du'afa. Rawi-rawi yang du'if. Mana misal dia? Kal mizan, kitab mizan lidh-dhahabi. Itulah. Boleh cari, boleh miliki, cari beli kitab al-mizan bagi al-dhahabi. Tu. Semua daripada menyenaraikan minaruah mana du'afa. Du'afa minaruah. Tu makna di situ. Alama fihi, di atas barang yang padanya pada makna mizan, kitab mizan, walisanihi, dan juga lidahnya. Lidahnya makna lidah kepada mizan, makna zahabi tu. Li Ibn Hajar, bagi Ibn Hajar. Wasyarruhum, dan sejahat-jahat mereka itu. Aduh, jahat nah, syarrun mana jahat, bukan asyaduhum. Kalau asyadun mana so kuat-kuat mereka disebut kepada ni syar, digunakan perkataan syar ni. Sejahat-jahat, sekeji-keji mereka tu al-wadhi'ina ni. Orang paling jahat sekali. Paling ma asyara lau bi qaulihi, ialah barang yang mengisyaratkan oleh musannif baginya bagi syarihim ni. Bi qaulihi, dengan katanya syarrumal lahun tasab, maknanya sejahat-jahat mereka ai wadhi'. Lahu ay lil wad'i, orang yang wad'i bagi wadhu' lah. Wad'i bagi ni huwa muta'alliqun bi qaulihi. Jadi la tu tahu dah makna la tu ialah haraja asli, makna dia tu bertakluk. Orang panggil ni. Jadi bertakluk dengan katanya intasab, terbangsa ia men tu ni. Syarruman wadi'u, syarruman lahun tasab, sejahat-jahat mereka wad'i bagian itu ialah maknanya mana syarruman lahun tasa men azharo az-zuhda. Itulah paling jahat sekali. Khabaru syarru ay syarruhu masadara min qaumin, barang yang terbit daripada terbitnya wadhu' sani, hadis maudhu' sani daripada kaum azharo. Jadi men tu, men yang kedua tu ialah khabar kepada syarr. Men yang kedua tu men mana syarruman. Tu syarruman, syarru bermula, sejahat-jahat mereka. Mana khabar dia? Men azharo. Itu makna khabar.
sejahat-jahat mereka yang terbangsa bagi waduk hadis ni siapa dia? Men azharo zuhda, mereka yang menzahirkan zuhud. Itu dia panggil menipu daya. Dia menzahirkan zuhud dengan pakaian dia kok. Jadi menzahirkan simbol agama, syiar-syiar agama. Sama dengan pakaian kok ni. Dia supaya misalnya kita orang jenis kecap lawak menipu, dia pakai piuh ni. Ni. Jadi dia mari dengan rupa agama. Itulah sejahat-jahat penipu. Ya, kalau orang jahat tu memang dia tu bersyiar dengan tanda-tanda yang orang jahat itu ni. Jahat juga ni. Jadi bertanda dengan orang soleh. Tapi buat kerja jahat. Lagi jahat, lebih-lebih lagi ni. Jadi sejahat-jahat orang yang memadakkan hadis itulah mereka yang menzahirkan zuhud. Apa sejahat-jahat? Sebab orang lebih mudah percaya kepada dia. Dia tu warna dengan jangguknya ni. Dia sipir jangguk ni. Jadi mudah nak menipu. Jadi kalau begitulah kosaknya ni. Tu jadi kita jangan. Maksudnya orang panggil kita pergi ingatlah penampilan kita. Kita pakai serba besar, pakai jubah ni. Jagalah akhlak kita ni. Jaga orang panggil reputasi kita. Sekarang ni maksudnya kita bertanggungjawab dengan penampilan kita tu. Kerana kalau kita buat benda yang salah, yang silap ni, menyebabkan ni orang yang jadi orang bukan Islam fobia dengan Islam, orang Islam sendiri pun dia kata, ustaz pun berlawak juga, menipu juga ni. Sebab ada ni orang yang bertitle ustaz ni, tapi ni maksudnya buat benda yang tak baik ni. Jadi sebab itulah maksudnya dia kena jaga ni. Kita ulama melakukan dosa kecil jadi dosa besar. Salah satu daripada dosa kecil jadi dosa besar ialah apabila dosa kecil itu dilakukan oleh ulama, sebab mereka itu adalah uswah. Mana contoh, mereka itulah matbu', diikuti akan mereka. Orang kapur, orang awal ni dia nak cari, dia pisah nak kita cari kesalahan ustaz kau ni. Tu ustaz buat juga tu. Benda hak molek ustaz buat tak tiru pun ni. Kalau ustaz buat benda hak tak molek sikit lah ni. Sedaplah. Jadi alasan kepada orang panggil orang awam untuk mewajarkan tindakan mereka ni. Padahalnya tak kira lah kesalahan dosa itu ni. Kalau pun orang hebat secara mana buat mana, dia tetap jadi salah juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ramai orang pakat buat belaka benda dosa tu, dia tetap jadi dosa, dia tak jadi rengeh. Dengan sebab orang pakat buat belaka ni, orang lain buat juga ni, dia tak jadi rengeh. Jadi maknanya ada unsur orang panggil menipu daya. Sebab apa? Sebab orang teguh hati terhadap mereka ni. Jadi itulah sejahat-jahat orang yang melakukan hadis kudusi ni. Hadis maudhu' ni. Jadi ni khabaru azharu fa'iluhu a'idun liman. Mana fa'il dia tu kembali kepada man bi'tibari lafzi. Yani yang menzahirkan ia man. Akan zuhud wassalah. Mana ahlus salah, mana orang soleh. Menzahirkan zuhud dan juga salah. Wabil wada'ih tasab, dan wabil wada'ih tasab, dengan kerja memalsukan hadis ni dia ihtisabkan dapat pahala. Itu satu benda ni. Walaupun aku menipu ni, aku nipu sebenarnya Nabi tak kata lagu ni, tapi aku buat ni menyebabkan orang pun jadi rajin nak beramal, nak baca surah tu fadilat ni. Jadi aku dapat pahala, dia mengira pahala. Itulah orang panggilnya tindih kau perasaan lah ni. Tu. Tindih kau perasaan, lebihnya tinggi kau balok lagi lah ni. Tindih kau perasaan. Taqadda thawabahu, masya-Allah ni. Maksudnya dia tak rasa bersalah nak pula ni. Ni orang yang melakukan kesalahan, dia tak anggap ia itu kesalahan, tapi dia rasa benda tu molek sebab ada masalah kon. Dia perasa itu syaitan mari tazing dalam hati dia, hiaskan dia. Jadi mana dia tak anggap benda dia buat tu mana salah. Itulah ni. Jadi maknanya ihtisab i'tiqad sawaknya indallah bi za'mihi al-batil, dengan sangkaannya men zat ni. Maknanya al-batil yang tak betul, makna batil tak terbakar gawa, yang salah. Baiklah, apa ni? Ini wa inna ma kana hadha syarrul wada'i. Soal mana pakti daripada orang panggil mana soal yang mukaddar lah. Jadi hanya saja adalah ini maksudnya men azharu zuhda wa bil wada'i ihtasab, ini ialah syarrul wada'i limadza kerana apa? Li'annahum, kerana bahasanya men ya rauna zalika qurbatan, kerana dia melihat bersangka demikian itu, demikian orang panggil fi'l. Mana ya rauna fi'lahum lah, fi'lamen tu lah, mana perbuatan mereka izhar, mana zuhda, mana ihtisab dengan wada'i itu makna pahala tu, itu qurbatan, kerana dia menganggapkan itu sebagai qurbah. Dia anggapkan orang panggil ni, dia menzahirkan zuhud, kemudian
dia pun menceritakan suatu perkara yang Nabi tak cerita, dia tahu dah. Bermakna dia bahasa gini. Dan dia menganggapkan pula bahasanya dia memelsukan hadis itu sebagai dapat pahala pula. Jadi dia bukan menipu. Dia menzahirkan kewarak, dia tidak menipu. Tapi tujuan dia nak suruh orang percaya hati supaya buat amal. Sebab manusia ni dah semakin jauh daripada agama jadi dia tak nampak mana lagi orang panggil wadah yang boleh dia gunakan. Saluran mana dia boleh guna Jadi akhirnya saluran media sosial lah. Nak menedahkan agama orang. Padahal banyak lagi orang panggil alternatifnya begitulah. Jadi makna dia menzahirkan kezuhudan, maknanya kewarakan Jadi pun reka-reka hadis Dia tak rasa bersalah orang kata hari-hari apa boleh pahala dia kata. Sebab dengan perbuatan aku ni menyebabkan orang jadi jinak semula kepada agama. Tu dengan sangkaan yang dustanya, yang batilnya tu. Wa inha tu fala yatrukunahu, maka tidak meninggalkan mereka itu mantuhu akan dia al-maudhu', tidak meninggalkan akan dia liwusu, tidak meninggalkan dia mana kurbatan qaum. Itu mana domain dia yatrukuna mana qaum. Itu mafhum lah. Kita buat mafhum. Maka tidak meninggalkan oleh mereka itu kaum akan dia akan hadis maudhu' tu. Limadha? Liwusuqin nasi bihim, kerana teguh kepercayaan hati manusia dengan mereka itu men azharo. Tu. Lima azharu min az-zuhdi was-salah, kerana barang yang menzahirkan oleh mereka apa yang mereka tampilkan daripada zuhud, tanda-tanda orang zuhud. Orang panggil lagu-lagu, aksi-aksi orang zuhud, pakai orang zuhud dan ahli salah. Jadi wusuqun nasi bihim. Apa dengan sebab izhar mereka begitu. Tu. Siapa dia ni? Mithlul ladzi sana'a fil fadaili antarjumani dzikri syarru jahil ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.